Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan, sedang penonton sekalian, apa khabar semua? Marilah sama-sama kita panjat setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah masih diberi kesempatan, masih diberi pelbagai nikmat. Mudah-mudahan dengan kita terus mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dengan terus tunduk dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berlumba-lumba melakukan amal kebajikan, Allah akan tambahkan nikmat lagi kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang saya ucapkan. Saya sebut di sini Siti Hasnah daripada IG, Muhammad Talha daripada FB, Rohana, Tun Abdul Rahim, Rahimah, Adila, Tata Fatimah, Asia, Cik Mala, Rozila, Kamariah. Oh, kurang kehadiran agak kurang hari ni tak pasti sebab apa. Mungkin sekarang kita banyak live. Saya fikir memang banyak kuliah-kuliah diadakan secara online, banyak ceramah yang diadakan secara online. Apapun kita isi masa kita yang terluang itu dengan pengisian yang berfaedah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan semua, selamat datang saya ucapkan. Saya doakan semoga kita sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Siti Hasnah Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, IKIM pada malam ini telah masuk ke episod yang ke-210. Alhamdulillah. So, tahniah diucapkan kepada rakan-rakan yang masih setia sehingga ke hari ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan istiqamah kepada kita sehingga ke penghujungnya, insya-Allah. Baiklah. Sebelum kita teruskan ke info tajwid, saya harap rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan dapat kongsikan video ini kepada kawan-kawan kita. Mungkin ada yang ketinggalan, mungkin ada yang tak dapat notifikasi. So, kita hebahkan video ini. Sharing is caring. Ajak rakan kita ramai-ramai bersama-sama dengan kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita selama mana kita berada dalam majlis ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan dengan live IKIM kita pada malam ini dengan info tajwid. Okey, info tajwid pada malam ini kita masuk pada tanda mat di dalam Al-Quran. So sebelum ni kita ada terangkan tentang jenis-jenis mat, okey. Tetapi ini kita keluar sedikit dalam topik tanda mat di dalam Al-Quran. Sebelum kita teruskan jenis mat yang ke-6, iaitu mat sila. So pada malam ini kita cuba lihat sendiri apakah yang dimaksudkan dengan tanda mat. Kita perasan tak sebenarnya dalam Al-Quran ada banyak tanda. Okey, itu kalau kita pelajari dalam satu subjek, iaitu dhabtul Quran. Tanda-tanda yang berada di dalam Al-Quran. So tanda dalam Al-Quran ini pada mula-mula pengumpulan langsung tidak ada tanda, tidak ada titik, tidak ada baris. Para ulama telah meletakkan tanda untuk memudahkan kita semua membaca ayat suci Al-Quran ini dengan baik dan betul dan dengan tepat, bertepatan dengan apa yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita punya tajuk pada malam ni kita lihat tanda mat di dalam Al-Quran. Baiklah, yang pertama, para ulama meletakkan tanda mat. Tak tahulah kawan-kawan ada panggil cacing, ada panggil bengkok, tanda panjang. Okey, so ulama meletakkan tanda itu di atas huruf mat, sebagai tanda panjang melebihi mad tabi'i. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita jumpa tanda mat di mana-mana tempat, pastikan panjang itu melebihi 2 harakat. Sebab sebagai tanda mat itu sebagai tanda panjang melebihi mad tabi'i.
Mad tabi'i dalam arti kata kita faham sebagai mad asli. Maksudnya kena lebih daripada 2 harakat. Kecuali ada beberapa keadaan yang mungkin jaiz kita pilih untuk baca dengan kadar 2 harakat, tidak ada masalah. Tapi yang pastinya sekiranya terdapat tanda mad, pasti boleh dibaca dengan lebih 2 harakat. Itu yang pertama. Okey. Kemudian yang kedua, tanda tersebut berasal, okey, kita nak belajar sedikit. Ini maksudnya masuk sedikit tentang dhabtul Quran ataupun penulisan Al-Quran. Tanda-tanda, bukan penulisan rasmul Quran, penulisan Al-Quran. Tapi ini dhabtul Quran. Dalam subjek dhabtul Quran kita akan belajar nanti pada hujung-hujung sikit. Tapi ini adalah permulaan sedikit untuk secara umum bahawa tanda mad itu berasal sebenarnya dari perkataan tulisan mad. Cuba kawan-kawan tulis huruf mim, kemudian panjangkan huruf dal. Kalau ada pensel, cuba buat dekat rumah masing-masing. Okey. Mim panjang, tarik dal. Mad. Mad maksudnya panjang. Kalau kita nak bahasa Arab nak suruh panjang fi'il amar, mud, panjangkan. Yang berubah bentuk. Dia asal perkataan mad itu. Tanda mad dalam Al-Quran itu, tanda panjang dalam Al-Quran itu diambil daripada perkataan mad. Yang mana perkataan itu diubah bentuk mengikut peredaran zaman. Lihat pada muka surat 449, nanti kita akan jelaskan. Tapi kita sebutkan sinilah secara umum lah bahawa mad itu yang mana tanda mim, kepala mim itu dibuang dan kepala tiang dal itu dibuang. Jadilah dia huruf mad. Kalau ada whiteboard senang sikit nak tunjuk kan. Okey. Mim dal. Potong kepala mim. Okey, tinggal begitu kan. Panjang. Dal yang tinggi itu potong kepala dal. Jadilah dia tanda jadi tanda mad seperti yang ada di dalam Al-Quran. Okey. So kita kena tahulah sebenarnya tanda mad ini berasal daripada perkataan mad. Itu yang ingin disebutkan. Tapi nanti kita akan lihat gambar rajah yang diterangkan dalam buku ini pada muka surat 449. So lambat lagi lah. Kita akan masuk dalam dhabtul Quran sedikit lah, pelajaran dhabtul Quran nanti. Baik, itu saja untuk kita punya info tajwid, dan kita akan terus sama-sama membaca ayat suci Al-Quran satu muka surat pada malam ini. Kita dah masuk muka surat yang ke-210. So rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda telah menonton bacaan contoh yang kita kongsikan pada petang tadi? So musim Covid ni, kita tunda kita punya bacaan contoh itu yang saya videokan, yang saya sediakan untuk tuan-tuan dan puan-puan pada jam 2 petang, insya-Allah setiap hari. Okey, selama tempoh PKP ni kita tayangkan pada jam 2 petang, insya-Allah. So rakan-rakan, Tuan Zulfi, Ustaz Zulfi sedia Taranum Ras. Terima kasih. So kita akan baca dengan menggunakan Taranum Ras. Bermula ayat 15 hinggalah ayat yang ke-20 daripada surah Yunus. Sekarang kita dah masuk juzuk yang ke-11, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, adakah rakan-rakan lain bagaimana, dah sedia ke? Okey, Taranum Ras, bukan Rash, R-A-S-T, Ras. Okey. Kalau Arab R-A-S-D. Rasd, Ra, Sad, Dal. Okey. Tahniahlah rakan-rakan yang dah dengar dan dah komen kan. Okey, bersedia rakan-rakan daripada Instagram? Bagaimana audio? Hari ni saya letakkan mic lah dekat IG, so tak adalah ada dengar noise sangat, tak ada dengar angin. Okey, sama-sama kita bacakan ayat suci Al-Quran. Sedia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا
Sedia mula. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. Lagu Ras Faris Baharudin. Lagu Ras قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي. Cuba perhatikan pada kalimah tilqai. Kita tidak baca panjang pada i, okey? Kita tidak baca panjang pada i. Tapi kita baca dengan pendek. Tidak ada mat di situ. Tilqai nafsi. Walaupun dia ya, kita kena lihat kedudukan hamzah itu berada betul-betul bawah huruf ya. Kalau hamzah itu berada sebelum daripada huruf ya, so kita akan baca dengan dua harakat. So ini adalah kita baca dengan tanpa mat, maksudnya satu harakat. Sekali lagi, mungkin ada yang panjangkan tadi. Qul ma, 1 2 mula. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilay in attabi'u illa ma yuha ilay inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim. Ayat yang ke-16. قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون
لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. Seterusnya ayat ke-20. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya kita telah selesai bersama-sama membacakan ayat suci Al-Quran daripada muka surat yang ke-210. Saya mengucapkan selamat datang kepada rakan-rakan yang baru hadir. Dengan kedatangan anda, mudah-mudahan lebih mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.
Dan kalau rakan-rakan perasan, kita punya info tajuk tadi kita terang tentang mad. Banyak tanda mad yang kita jumpa kalau tuan-tuan dan rakan-rakan perasan. Tengok tanda mad, maksudnya kita teringat bahawa tanda mad ini sebenarnya berasal daripada perkataan mad, mim dal, yang dipotong kepala mim separuh, kemudian dipotong tiang dal itu sedikit, jadilah dia tanda mad. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang baru hadir, selamat datang lagi saya ucapkan. Kita setiap malam akan membacakan satu muka surat daripada Al-Quran. Sebelum kita laburkan tirai, sebelum kita rehatkan diri, kita baca satu muka surat daripada Al-Quran. Mudah-mudahan dengan rehat kita pada malam hari, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, insya-Allah. So rakan-rakan, ada sebarang pertanyaan ke? Tadi ada daripada Faris Baharudin. Faris Baharudin masih berada bersama-sama kita ke ataupun dah tinggalkan? Panjang mad berdasarkan apa ya? Itu soalan daripada rakan kita Faris Baharudin daripada rakan IG kita. Okay, tapi daripada FB tak ada. Okay. Panjang mad. Pada pertemuan yang lalu, kita ada, sebelum kita masuk jenis-jenis mad, mad badal, mad iwad, mad wajib muttasil munfasil, sebelum tu kita dah terangkan bahawa tempoh bacaan mad dikira bagaimana. Okey. Sekali lagi saya ulang, satu harakat tempoh masa yang biasa bagi menyebut satu huruf berbaris. Maksudnya qa, satu huruf berbaris kan? Qa, ada dua. Qa, nampak? Ada dua. Qa, dua harakat. Assalamualaikum warahmatullahi. Dayang, apa khabar Dayang? Lama tak jumpa. Okey. Kemudian tempoh bacaan itu kita perlu beri perhatian bahawa tempoh bacaan mengikut kadar tingkatan bacaan yang kita pilih. Sama ada tingkatan tadwir, tingkatan hadar ataupun tartil. So ini adalah kelajuan tingkatan bacaan yang kita boleh pilih. So kalau kita baca dengan laju, kiraan qa. Kalau sederhana qa. Kalau lambat qa. Jadi qalu. Begitu. So harap terjawab daripada rakan kita IG bahawa tempoh bacaan mad yang paling penting adalah daripada sima'i, daripada kita bertalaki dengan guru kita sendiri. Okey. Baik, rakan-rakan, saya fikir setakat itu dulu. Kalau tak ada sebarang pertanyaan, kita jumpa lagi pada malam esok seperti biasa. Jam 10 malam kita akan live bersama-sama membaca satu muka surat daripada Al-Quran. Dan dalam masa yang sama, setiap pagi 8.30 pagi, jangan lupa untuk kita bersama-sama baca 2 juzuk. Masya Allah. Tengok ni, jangan share. Mat Izan, apa khabar? Masya Allah, rakan-rakan, sahabat-sahabat ramai ada. Sebab yelah, time kita terluang banyak kan. Baguslah kita join dengan perkara-perkara yang berfaedah, mudah-mudahan. Dan pagi esok nak ingatkan, jangan lupa kita punya jam 8.30 pagi kita akan sama-sama membacakan 2 juzuk. Esok dah masuk juzuk yang ke-23 dan 24. Kita akan khatam pada 1 April mungkin, insya-Allah. Sempena kita punya musim PKP, kita berada di rumah, so banyak masa yang terluang, kita bacakanlah 2 juzuk. Kita mohon pada perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita semua, insya-Allah. Dan pada 2 petang kita akan tayangkan bacaan contoh yang akan masuk kelas pada malam nanti. Baiklah, itu sahaja kita punya pesanan. Jangan lupa kawan-kawan, sharekan video ini kepada rakan-rakan anda. Ajak ramai lagi kawan-kawan kita bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okay, kawan-kawan. Assalamualaikum.